Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Ustazah dan juga kepada rakan-rakan kumpulan saya. Nama saya Nur Idura binti Abu Bakar. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sedikit mengenai dengan isu sosial dan budaya rakyat Malaysia ketika dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tahun 2020 adalah tahun yang paling amat bersejarah buat kita sebagai rakyat Malaysia kerana telah tersebarnya penularan wabak COVID-19. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO, mereka mengatakan bahawa sebanyak 225 buah negara yang terlibat dengan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi, bagi kerajaan Malaysia untuk mengelakkan lagi tersebarnya wabak COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah mengimplementkan satu polisi iaitu PKP. Okey, apakah PKP? PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ini diimplementkan pada 16 Mac tahun 2020. Dan PKP ini sahaja, Perintah Kawalan Pergerakan ini sahaja, bukan sahaja diimplementkan oleh negara Malaysia sahaja, tapi Perintah Kawalan Pergerakan ini diimplementkan bagi seluruh buah negara yang ada di dunia ni. Rata-rata rakyat Malaysia ni memang amat terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini dan juga dengan PKP yang telah diimplementkan oleh Perdana Menteri kita. Dan sebenarnya rakyat Malaysia rasa amat terkesan disebabkan kita terpaksa melalui cara hidup normal yang baharu, dan pada masa yang sama pelaksanaan PKP ini sebenarnya mempunyai standard operasi prosedur yang tersendiri, dan sebenarnya ia agak ketat di mana keseluruhan rakyat Malaysia terpaksa kena mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan sebenarnya pelbagai usaha dah kerajaan melakukan untuk mengelakkan daripada tersebarnya wabak COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah Perdana Menteri mewajibkan seluruh rakyat untuk memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan, menjaga penjarakan dan sentiasa memakai sanitizer untuk mengelakkan daripada tersebarnya wabak COVID-19 ini. Selain daripada itu juga, setelah wujudnya PKP ini, terdapatlah pelbagai isu yang telah ditimbulkan. Salah satunya adalah isu sosial dan budaya rakyat Malaysia ketika dalam tempoh pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Selain daripada rakyat Malaysia terkesan dengan wujudnya PKP ini, masyarakat juga menjadi keliru dan menghadapi tekanan psikologik. Mengikut kajian ataupun penyelidikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, mereka mengatakan bahawa sebenarnya COVID-19 ini memberi impak yang amat besar kepada seseorang dari segi faktor kesihatan mental dia. Selain daripada itu juga, KKM mengatakan bahawa sesetengah individu ini boleh mengalami masalah kemurungan apabila dalam keadaan tertekan, dan bila diri dalam keadaan yang tertekan, jadi timbullah perasaan ingin bunuh diri dan sebagainya lah. Sebenarnya untuk isu sosial dan budaya bagi rakyat Malaysia dalam tempoh PKP, sebenarnya pelbagai sektor juga
sektor juga telah terlibat dalam isu ini. Antaranya adalah sektor pekerjaan dan perniagaan, sektor pendidikan, sektor kesihatan, sektor keselamatan, sektor kebajikan, sektor keagamaan dan hubungan sosial. Okey, sekarang ni kita pergi kepada sektor pekerjaan dan perniagaan. Dalam masa tak sedar, hampir 2 tahun COVID-19 ini melanda negara kita, dan sebenarnya dia memberi impak yang sangatlah besar kepada sektor ekonomi negara kita kerana ia menyebabkan sektor ekonomi kita jatuh merundung. Dan pada masa yang sama, sebenarnya dia memberi impak yang besar juga buat usahawan-usahawan di negara kita. Okey, usahawan di mana ada yang mencatatkan jualan yang tertinggi melonjak-lonjak naik disebabkan mereka menggunakan jualan atas talian, dan ada juga usahawan yang jualan dia jatuh merundung disebabkan COVID-19 ini. Salah satu contohnya kalau kita tengok daripada peniaga yang melakukan dalam bidang perkahwinan. Kebanyakannya dalam tempoh 2 tahun ini, kerajaan tidak membenarkan mana-mana rakyat untuk melakukan apa-apa majlis. Jadi, bila tiada majlis, tiada pendapatan untuk peniaga yang sepenuhnya tumpu kepada perkahwinan. Jadi, bila peniaga tiada pendapatan dan pelanggan pun meminta balik bayaran ganti rugi balik disebabkan pelanggan tidak dapat untuk melakukan apa-apa majlis. Dalam pada masa yang sama, siapakah individu-individu yang terkesan dengan pelaksanaan tempoh PKP ini bagi sektor pekerjaan dan sektor perniagaan? Okey, so salah satunya adalah pekerja-pekerja petani, peniaga kecil-kecilan, pekerja dari sektor swasta maupun kerajaan. Selain daripada itu juga, ia bukan sahaja memberi kesan yang negatif kepada individu tersebut, tetapi ia juga ada memberi kesan yang positif juga. Kita tengok satu persatu kesan positif dan kesan negatif dia. Okay, bagi kesan positif dia adalah individu tersebut dapat belajar sistem komunikasi atas talian kerana mereka bekerja daripada rumah. Salah satu contohnya Zoom ataupun Google Meet. Kalau kita tengokkan balik sebelum adanya PKP ini, sebelum ni kita tak ada pun nak ambil tahu langsung pasal Zoom ataupun Google Meet. Tapi bila wujudnya PKP ini bekerja daripada rumah, jadi individu tersebut terpaksa belajar macam mana nak menguruskan mesyuarat dari atas talian, iaitu menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet. Selain daripada itu juga, perniagaan banyak menggunakan platform secara atas talian untuk menjual barang-barang mereka. Seperti kalau kita tengokkan peniaga yang menjual seperti ikan, daging, sotong, mereka pun sebelum wujudnya PKP ini, kebanyakannya mereka menjual ikan, sotong dan sebagainya secara bersemuka. Tetapi bila kerajaan mengumumkan PKP, jadi mereka mewujudkan budaya berniaga atas talian, iaitu kita boleh berniaga seperti daging, ikan, sotong secara atas talian sahaja, tidak perlulah bersemuka. Okey, kita tengok pula bagi kesan negatif dia. Kesan negatif dia adalah gangguan dari segi penyampaian yang menyebabkan maklumat tidak tepat dan komunikasi secara langsung ataupun bersemuka. Ya, betul. Apabila individu tersebut terpaksa bekerja daripada rumah, salah satunya adalah kita akan penyampaian yang dibawakan itu berkemungkinan tidak tepat ataupun berkemungkinan disalahartikan. Jadi bila tidak dapat bersemuka, faktor-faktor ini akan muncul.
Okey, apabila kerajaan memberitahu bahawa peniaga boleh meneruskan perniagaan mereka, tetapi mereka perlu mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, iaitu kita akan tengok satu persatu. Okey, pertama, mematuhi tempoh operasi mengikut syarat lesen perniagaan. Peniaga tersebut perlulah memastikan lesen perniagaan mereka masih sah, masih laku lagi. Seterusnya, memastikan pengudaraan premis yang baik, menyediakan cecair sanitasi tangan, memastikan pelanggan mendaftar MySejahtera, memeriksa status MySejahtera pelanggan, memastikan pekerja dan pelanggan memakai pelitup muka, dan akhir sekali memastikan pelanggan mengamalkan penjarakan fizikal. So ini adalah SOP yang perlu peniaga maupun peniaga ataupun pelanggan terpaksa mematuhi SOP tersebut. Sebentar tadi saya menerangkan SOP untuk perniagaan, dan sekarang ini SOP untuk pekerjaan. Okey, yang pertama adalah wajib disaring dengan ujian swab RTK 2 kali seminggu. Ya, betul. Dan rata-rata keseluruhan syarikat memang mengamalkan setiap 2 minggu mereka akan sediakan kit untuk pekerja mereka, dan setiap 2 minggu mereka wajib melakukan saringan RTK. Yang kedua, hanya pekerja yang disahkan negatif dibenarkan bekerja. Bagi pekerja yang disahkan positif, tidak dibenarkanlah untuk datang bekerja. Dan syarikat bertanggungjawab sepenuhnya untuk menanggung sepenuhnya kos saringan tersebut. Yes, betul. Macam saya cakap tadi, setiap 2 minggu syarikat akan memberi ujian swab RTK, dan ujian swab RTK itu haruslah ditanggung sepenuhnya bagi syarikat tersebut. Dan selain daripada itu juga, untuk meneruskan perniagaan ini, syarikat tidak dibenarkan membenarkan pekerja. Maksudnya bila nak meneruskan operasi perniagaan, mereka tidak dibenarkan untuk memberi semua pekerja bekerja dalam satu bangunan. Jadi ada pekerja yang terpaksa bekerja dari rumah, dan ada juga pekerja yang akan bekerja daripada syarikat tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada sektor pendidikan. Sektor pendidikan salah satu sektor yang amat terkesan juga dengan pandemik COVID-19 ini, kerana kerajaan terpaksa mengumumkan bahawa sekolah terpaksa ditutup, dan bagi sesi pembelajaran terpaksa ditangguhkan. Dan kesan daripada pandemik tersebut, kerajaan telah melaksanakan satu program, iaitu program pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Sebelum adanya wabak ini, kita tidak pernah pun terfikir bagaimana mau belajar dari talian, kan? Tapi bila wujudnya PKP ini, jadi kerajaan pun melaksanakan program tersebut bagi memudahkan pelajar-pelajar untuk belajar. Selain daripada itu juga, setelah wujudnya program ini, kerajaan rasa amat berkesan dan cekap untuk melakukan pembelajaran di tengah-tengah pandemik ini. Sebentar tadi kita dapat lihat siapakah golongan yang terkesan bagi sektor pekerjaan dan pertanian. Okey,
bagi sektor pendidikan pula, individu yang terkesan dengan PKP ini adalah terutamanya mestilah murid sekolah, pelajar IPT dan juga guru dan pensyarah. Bagi sektor pendidikan juga, terutamanya lah mesti ada kesan positif dan kesan negatif dia. Kita tengok kesan positif dia ada apa. Bagi kesan positif dia, dapat meningkatkan kemahiran pengajar mengajar dalam talian, dapat meningkatkan literasi komputer dan dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu dan anak. Okey, selain itu juga sebenarnya program pengajaran dalam talian ini dapat menyediakan peluang dan perubahan cara pelajar belajar dan juga cara guru mengajar. Dan selain daripada itu juga, hasil daripada kajian daripada Syahrudin dan Nora tahun 2013, ia mengatakan bahawa sebenarnya penggunaan komputer dalam PDP dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran. Okey. Seterusnya kesan negatif pula. Kesan negatif yang pertama adalah kurang kemahiran bertulis, pembelajaran norma baharu sedikit dapat mengganggu emosi dan mental para pelajar. Kenapa ia mengatakan ia serba sedikit mengganggu emosi para pelajar? Sebab apa? Sebelum wujudnya penularan wabak COVID-19 ini dan sebelum wujudnya PKP ini, kebiasaannya kita dah terbiasa. Kita sebagai pelajar dah terbiasa, kalau nak belajar kita kena pergi sekolah, kita akan jumpa cikgu secara bersemuka. Kalau ada pertanyaan ketika proses pembelajaran itu, kita boleh tanya terus tanpa melengah-lengahkan lagi. Tetapi bila wujudnya penularan wabak COVID-19 ini dan bila kerajaan telah mengimplementkan PKP, okey, jadi sekolah pun tidak dapat dibuka, malahan kena belajar melalui secara atas talian. Dan perubahan itu bertukar secara mendadak bagi pelajar terutamanya murid sekolah. Sebab dulu biasanya dia dah terbiasa jumpa kawan-kawan, tapi apabila kena belajar atas talian, emosinya pun terganggu disebabkan bila atas talian dia dah tak dapat nak berjumpa kawan. Atas talian pula terpaksa kena belajar mendengar cikgu mengajar secara atas talian, tidak boleh menanya secara terus menerus dekat cikgu. So itu faktor-faktor serba sedikit yang mengganggu emosi murid-murid sebenarnya. Dan selain daripada itu juga, kesan negatif bagi PKP ini adalah ia boleh menyebabkan seseorang pelajar itu tertinggal dalam mata pelajaran dia. Selain daripada itu juga, berisiko mempunyai penyakit malas. Sebagai contoh, dulu sebelumnya PKP, kita bersemuka dengan cikgu. Apabila cikgu melihat pelajarnya macam malas nak mendengar, malas nak menulis, dan pada masa yang sama cikgu itu akan terus menegur pelajar tersebut. Tetapi bila pelajar terpaksa belajar atas talian, cikgu tidak nampak pelajar itu buat apa di sebalik kamera tersebut. Jadi kadang-kadang ia boleh jadi cikgu mengajar dekat dalam atas talian, tetapi pelajar tersebut hanyalah baring, tidak buat apa-apa, tidak salin apa yang diajarkan. Dan last sekali, ia boleh menyebabkan kemerosotan prestasi akademik
bagi seseorang pelajar. Okey, sebelum ni saya menerangkan mengenai dengan SOP bagi sektor pekerjaan dan perniagaan. Kali ini kita akan pergi satu persatu SOP untuk sektor pendidikan. Bagi kelas dan sekolah, hanya 50% sahaja pelajar dibenarkan untuk memasuki kawasan sekolah, iaitu sebelum ini kerajaan telah memberitahu bahawa hanya pelajar yang ingin menduduki peperiksaan terpenting sahaja yang dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Yang selebihnya perlu melalui belajar atas talian. Selain daripada itu, bagi pelajar yang boleh belajar di sekolah, mereka terpaksa menjarakkan tempat duduk antara meja individu tersebut dengan meja individu yang lain. Selain daripada itu juga, pelajar terpaksa wajib memakai pelitup muka dan memakai cecair tangan, sanitizer. Dan selain daripada itu juga, tiada aktiviti co-curriculum yang dibenarkan. Sebagai contoh, aktiviti seperti merentas desa ataupun bersukan. Okay, dan selain daripada itu juga, pelajar dilonggarkan dan dibenarkan untuk memakai pakaian bebas. Sebelum ini pelajar murid sekolah terpaksa memakai pakaian uniform sekolah, dan apabila kerajaan mengimplementkan PKP ini, jadi kerajaan melonggarkan isu pakaian bagi murid sekolah. Okey, selain daripada itu juga, ibu bapa mempunyai pilihan untuk tidak menghantar anak ke sekolah, dan tiada tindakan tata tertib yang akan diambil ataupun surat amaran tidak akan dikeluarkan. Bagaimanapun, ibu bapa mestilah menulis surat kepada sekolah untuk menjelaskan. Dulu sebelumnya ada PKP, semua tidak dibenarkan. Tapi bila dah adanya PKP ini, so akan ada kelonggaran sedikit bagi murid-murid sekolah. Selain daripada itu juga, pelajar yang sesama ataupun demam tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah, ataupun pelajar yang menunjukkan gejala tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah lah. Selain daripada itu juga, waktu rehat hanya di bilik darjah sahaja. Jika kelas berhawa dingin, pelajar boleh makan di kawasan terbuka dengan pengawasan guru. Sebelumnya ada PKP ini, jika waktu rehat, pelajar boleh berehat di mana-mana sahaja. Okey, iaitu pelajar boleh pergi ke kantin, pelajar boleh pergi ke perpustakaan. Tapi bila adanya PKP ini, pelajar tidak dibenarkan untuk makan dan minum di kantin, ataupun pelajar tidak dibenarkan untuk pergi ke mana-mana selain daripada bilik darjah masing-masing. Dan selain daripada itu, pelajar akan hadir ke sekolah secara bergilir setiap minggu. Maksudnya, sebagai contoh, macam adik saya baru-baru ini, untuk kelas adik saya, dorang terpaksa membahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Okay, so maksudnya kumpulan A akan hadir pada minggu pertama dan kumpulan B akan hadir kepada minggu kedua, dan ia akan diteruskan seterusnya lah, macam tu. So jadi ini adalah SOP yang terbaru bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini tersebar luas. Okey, so seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan sektor-sektor seterusnya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang saya kasihi. Dengan rasa begitu gembira, pada hari ini saya ingin mengajak semua untuk kita terus mengupas isu sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia di dalam aspek kesihatan semasa pandemik berlaku. Okey, secara peribadi pada pandangan saya, perubahan yang paling ketara dalam konteks kesihatan yang sedang dialami oleh masyarakat kita hari ini adalah merangkumi beberapa aspek utama. Antaranya adalah aspek pengurusan kesihatan, penjagaan kebersihan diri, gaya pemakanan yang boleh menyebabkan obesiti dan pengurusan mental masyarakat itu sendiri. Sudah semestinya perubahan yang berlaku ini juga menjurus ke arah perkara-perkara yang positif maupun perkara-perkara yang negatif. Okey, pertama sekali saya ingin menyentuh aspek positif terlebih dahulu, iaitu isu budaya pemakaian PPE atau Personal Precaution Equipment. Okey, sebenarnya kita perlu mengakui bahawa majoriti masyarakat kita hari ini tidak begitu mempedulikan keperluan untuk menjaga kebersihan diri, dan dengan kehadiran wabak atau pandemik ini sekaligus menyedarkan kita betapa amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri tidak boleh sesekali diabaikan. Seperti contohnya amalan mencuci tangan dengan kerap, menggunakan cecair sanitasi, memakai penutup hidung dan mulut, serta amalan penjarakan sosial yang mula menjadi cara hidup baru masyarakat. Okey, sebagai contohnya lagi, SOP AM Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Jun 2021 telah menyatakan semua individu wajib memakai pelitup muka dan mencuci tangan ketika berada di tempat awam. Hal ini memaksa masyarakat untuk berubah kepada norma baharu dan ia menjadi contoh terbaik perubahan sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini. Seterusnya, isu kedua yang ingin saya kupas adalah tentang budaya latihan fizikal ataupun exercise dalam masyarakat. Demi menjaga kualiti tahap kesihatan yang optimum, kempen Home Workout Challenge di negara kita telah dilaksanakan dan mendapat sambutan daripada setiap lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat kita amat peka tentang kepentingan aktiviti fizikal biarpun dalam fasa PKP. Dahulu mungkin kita melakukan workout secara outdoor, namun semuanya berubah apabila COVID melanda dan memaksa kita untuk melakukan workout secara indoor. Dek kerana inilah kita dapat lihat, dapat tonton melalui media sosial dan elektronik di mana terdapat video-video live latihan fizikal yang dikongsikan. Sementara itu juga tidak ketinggalan untuk pengetahuan semua, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menerusi laman Twitternya turut berkongsi beberapa senaman atau latihan fizikal. Bertepatanlah dengan sahutan cabaran Kementerian Belia dan Sukan iaitu Workout at Home. Okey, sahabat-sahabat semua, seterusnya fasa pandemik ini juga turut memberi impak yang negatif dalam kalangan masyarakat kita. Ternyata krisis COVID-19 ini juga turut mempengaruhi diet dan amalan pemakanan masyarakat yang kebanyakannya tiada pilihan makanan akibat kemerosotan ekonomi ataupun ekonomi keluarga yang telah lumpuh ataupun kehilangan pekerjaan. Untuk makluman semua, masalah ini banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Menurut satu kajian baru-baru ini yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan JAMA, di mana para penyelidik telah mendapati bahawa terdapat peningkatan obesiti sebanyak 9% dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Mereka mengalami kenaikan berat badan purata 2.3 kilo semasa pandemik. Semuanya berpunca akibat dari gaya pemakanan yang tidak seimbang dan kurangnya aktiviti bersenam kerana pelaksanaan PDPR. Manakala remaja yang berusia 16 dan 17 tahun pula secara purata naik 1 kilogram. Saya ingin memberi satu lagi fakta atau kajian yang meneliti rekod kesihatan elektronik di mana hampir 200,000 belia di rangkaian kesihatan Kaiser Permanente di
di California Selatan mengesahkan apa yang telah dialami sendiri oleh warga Amerika itu, bahawa pandemik menambah ukuran pinggang dalam kalangan golongan muda. Tidak terkecuali juga di dalam konteks pengurusan mental ya sahabat, di mana isu sosial dan budaya ini turut menerima impak yang ketara apabila sejumlah 638 kes bunuh diri telah dilaporkan oleh polis di Raja Malaysia pada Julai 2021 berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 143% atau 1.4 kali lebih banyak. So sudah terang lagi bersuluh, tingkah laku atau keinginan bunuh diri ini bukanlah asing kedengaran lagi, tetapi menjadi satu fenomena apabila ia dikaitkan dengan perubahan dan tekanan sosial yang menyebabkan tekanan terlampau. Di antaranya sebab-sebab faktor-faktor utama masalah tekanan mental ataupun masalah kenaikan perbuatan membunuh diri ini adalah seperti hilang pekerjaan atau sumber pendapatan, isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai yang boleh memberi kesan kepada sesetengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuklah kemurungan. Sekali lagi, konklusinya ingin saya tekankan di sini, pandemik COVID-19 bukan sahaja mengancam nyawa dan tahap kesihatan, tetapi mengubah sama sekali cara dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat bagaikan berumah di tepi tebing dan masing-masing mengharapkan keajaiban dengan vaksin yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang berwajib ketika itu. Pelbagai perubahan yang berlaku dalam cara hidup, sosial dan budaya bukan lagi satu pilihan, tetapi menjadi satu kewajipan kepada semua masyarakat kita yang turut terjejas teruk angkara virus berbahaya ini. Okey, seterusnya saya ingin ajak semua sahabat-sahabat untuk mengupas pula isu keagamaan selepas ini. Okey, sahabat-sahabat semua, saya ingin mengajak semua untuk kita terus mengupas isu sosial dan budaya dalam aspek keagamaan pula, di mana ia juga tidak terkecuali menerima impak dan mengalami perubahan yang sangat ketara. Pada saya, jujurnya saya tidaklah begitu arif, tetapi cukuplah sekadar saya dapat berkongsi sedikit sebanyak ilmu atau pendapat kepada sahabat-sahabat semua. Okey, perkara utama yang ingin saya bahaskan di sini adalah cukup menyentuh sensitiviti masyarakat apabila isu penutupan dan pembukaan masjid serta rumah-rumah ibadat telah dibahaskan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berwajib. Suka cerita ni saya ingin membawa semua untuk kita imbau kembali realiti yang berlaku pada 17 Mac 2020 di mana semua aktiviti masjid dan surau termasuk khutbah Jumaat dan sebarang solat berjemaah telah ditangguhkan oleh pihak negeri dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong dan para mufti negara. Selain itu juga antara contoh lain dalam konteks ibadat atau ibadah apabila Festival Qingming Etnik Cina Malaysia turut ditangguhkan sementara, manakala Festival Kuil Hindu dan Perhimpunan Vaisakhi turut dibatalkan. Realiti yang berlaku ini pada saya menjadi contoh bahawa berlakunya perubahan sosial dan budaya dalam konteks keagamaan masyarakat ketika itu. Maka tiada lagi kita dengar budaya atau aktiviti menunaikan solat berjemaah di masjid, majlis-majlis ilmu, majlis akad nikah dan kelas-kelas fardu ain yang tidak lagi dijalankan dan dibenarkan seperti yang pernah berlaku satu ketika dahulu, dan ia termaktub di dalam PKP sektor sosial yang telah dikemas kini pada 31 Mei tahun 2021. Bagaikan jatuh ditimpa tangga dan impaknya pandemik ini menjadikan isu sosial dan budaya dalam konteks keagamaan seperti diperkotak-katikkan. Persekitaran masjid dan surau yang berfungsi sebagai ejen sosialisasi ibadah di peringkat sekunder yang dilihat terbantut telah membangkitkan perasaan bercampur bau dalam kalangan masyarakat, terutamanya kita umat Islam. Banyak aktiviti ibadah yang sebelum ini berpusat di masjid, surau terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Rentetan senario ini mengundang perasaan sedih, perasaan kecewa kerana melihat rumah Allah tidak lagi dibuka seperti
sepenuhnya dan tiada berpenghuni. Begitu juga dengan kebimbangan terhadap generasi muda yang semakin berjauhan daripada masjid. Bahkan proses sosialisasi ibadah dalam kalangan kanak-kanak turut terkesan. Okey sahabat-sahabat semua, namun konteks ibadah di musim pandemik ini, limitasi kehadiran ke masjid dan surau tidak sewajarnya menjadi asbab ataupun sebab utama yang melunturkan roh ibadah dalam kalangan umat Islam. Hal ini kerana pelaksanaan ibadah itu sendiri tidak hanya terbatas di tempat-tempat tertentu sahaja. Ia boleh dilaksanakan di mana-mana muka bumi Allah ini yang luas, termasuklah dari dalam rumah kita sendiri. Pada masa inilah sebenarnya masyarakat, terutamanya ibu bapa, mempunyai tempoh yang khusus untuk mendidik dan mendekati anak-anak mengenai nilai-nilai agama dengan beribadah bersama-sama di rumah. Sehubungan dengan itu, budaya menjadikan rumah sebagai tempat beribadah secara tidak langsung menggalas seketika tugas masjid, tugas surau dan tugas rumah-rumah ibadat masyarakat bukan Islam sepanjang fasa lockdown ini. Peranan institusi kekeluargaan dalam mewujudkan suasana ibadah di rumah seperti amalan solat fardu berjemaah sesama anggota keluarga boleh diamalkan dan amat digalakkan kerana ia berupaya mendekatkan diri antara satu sama lain di samping menyumbang kepada kesihatan mental individu itu sendiri. Ia juga dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan apabila semua ahli keluarga mempunyai masa yang terluang untuk bersama ibu bapa dan sanak saudara. Okey, lebih-lebih lagi apabila kita sedang dilanda musibah saat ini, ibu bapa wajar mengajak anak-anak untuk menunaikan solat sunat hajat bagi memohon perlindungan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat semua, bercakap soal keagamaan ini, pada saya isu ini sangat sensitif. Perubahan sosial dan budaya yang berlaku memaksa masyarakat untuk mematuhi semua agenda kerajaan dalam memastikan COVID-19 ini dapat dikekang daripada terus merebak, baik dalam isu pembukaan dan penutupan rumah-rumah ibadat maupun budaya menjadikan rumah sebagai ejen sosialisasi dan tempat beribadah. Okey, seterusnya sahabat-sahabat semua, saya ingin mengajak semua sahabat untuk kita membahas atau membincangkan isu sosial dan budaya dalam konteks kebajikan dan kemasyarakatan. Seperti yang kita sedia maklum, pelbagai prosedur operasi standard atau SOP baharu telah diperkenalkan kerajaan seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial dan keagamaan serta aktiviti kemasyarakatan. Semua kaedah yang diperkenalkan ini merupakan satu fenomena yang baharu kepada masyarakat di negara ini dan ia menyentuh beberapa perkara yang negatif maupun perkara yang positif. Perubahan sosial yang jelas berlaku dalam kalangan masyarakat semasa pandemik adalah tiada lagi konsep ziarah menziarahi bagi jiran tetangga. Budaya berjabat tangan yang menjadi amalan sebelum ini telah digantikan dengan hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Program-program atau aktiviti kemasyarakatan seperti majlis perkahwinan, gotong royong, majlis rumah terbuka, majlis berbuka puasa, majlis kesyukuran dan sebagainya tidak lagi dibenarkan dan dilaksanakan. Majlis pernikahan yang sebelum ini contohnya memerlukan bakal pengantin dan jurunikah serta semua ahli keluarga berada di tempat yang sama sudah tidak lagi menjadi amalan. Memetik kata-kata ucapan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah pada 4 April 2020 telah menyatakan bahawa perhimpunan ramai seperti Bazar Ramadan perlu dielakkan walaupun tempoh PKP sudah tamat. Walaupun tempoh PKP berakhir, norma dan amalan kehidupan rakyat Malaysia perlu berubah dan perhimpunan ramai tidak digalakkan dalam tempoh 6 bulan hingga setahun. Hal ini jelas memperlihatkan kepada kita bahawa perubahan isu sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat pada ketika itu. Okey sahabat semua, menyentuh soal kebajikan masyarakat pula terutamanya dalam pengurusan jenazah di masjid, hospital ataupun tanah perkuburan telah menjadi begitu rumit dan melibatkan pelbagai pihak sehinggakan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan. Salah satunya adalah
garis panduan pengurusan kematian disyaki COVID-19 di luar hospital semasa pandemik, dan yang keduanya adalah garis panduan pengurusan membawa mayat disahkan COVID-19 merentas negeri di Malaysia pada Februari 2021. Sosial dan budaya pengurusan jenazah suatu ketika dahulu yang begitu mudah dan melibatkan komuniti masyarakat setempat tidak lagi diamalkan. Selain itu juga, pada pandangan peribadi saya, isu sosial dan budaya dalam konteks kebajikan dan kemasyarakatan ini turut mengajar masyarakat dan pihak berwajib untuk mengamalkan budaya saling bantu-membantu, bersatu padu tanpa mengira bangsa dan agama. Impaknya semua masyarakat telah menerima faedah secara langsung apabila beberapa isu atau perkara telah diberikan secara percuma dan dilonggarkan peraturannya. Sebagai contoh, bagi semua masyarakat yang disahkan positif COVID-19 pada ketika itu telah dikuarantin bersama-sama di dalam sebuah bangunan atau bilik secara percuma seperti di MAIPS, Hospital Kuala Lumpur atau pusat-pusat kesihatan dan sebagainya. Di samping itu juga, institusi perbankan turut bersetuju untuk memberikan kemudahan moratorium pinjaman bank selama 6 bulan secara automatik kepada semua masyarakat turut dilaksanakan. Okey sahabat semua, menyentuh sedikit sebanyak isu sosial dan budaya yang semakin berubah kerana pandemik yang berlaku ini jelas menunjukkan impak yang ketara dalam aspek kebajikan dan kemasyarakatan, sama ada ia menyentuh aspek positif maupun aspek yang negatif. Namun apa yang perlu kita perhalusi dan lakukan adalah bagaimana untuk kita persiapkan diri bagi menghadapi hari-hari yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdullah Syarami bin Ismail akan menerangkan mengkait sektor keselamatan dengan isu sosial dan budaya rakyat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Pandemik COVID-19 menggegarkan keselamatan dunia sejak meletusnya wabak ini pada tahun 2019. Kebanyakan negara masih menghadapi cabaran keselamatan akibat penularan pandemik yang meragut jutaan nyawa manusia. Pandemik ini mencabar ketahanan negara kita sekaligus memberikan impak tinggi terhadap keselamatan nasional. COVID-19 menjadi ancaman keselamatan negara bukan sahaja yang berkait rapat dengan keselamatan ekonomi, malahan politik sesebuah negara. Sarjana atau Soho dalam bidang pengajian keselamatan Barry Buzan memperkenalkan teori keselamatan securitization untuk membincangkan isu keselamatan negara dan global. Katanya, kerangka keselamatan merangkumi politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan alam sekitar. Pandemik COVID-19 ini pula tergolong dalam konteks alam sekitar. Buzan membincangkan keselamatan dalam bukunya People, States and Fear, The National Security Problem in International Relations. Buzan akur keselamatan alam sekitar adalah aspek sukar ditakrifkan dan mengundang perbalahan pendapat dalam kalangan sarjana. Beliau mengutarakan kepentingan keselamatan alam sekitar boleh menjejaskan infrastruktur negara, sama seperti keselamatan ketenteraan. Bahaya kepada ekologi dan ekosistem yang diutarakan oleh Buzan amat berkait rapat dengan pandemik yang kita hadapi pada hari ini. COVID-19 memberikan impak kepada alam sekitar dan kehidupan manusia di mana secara tidak langsung kelangsungan hidup turut terjejas. Tanpa kita sedari wujudnya kumpulan-kumpulan penipuan atas talian atau skema, keganasan rumah tangga, peningkatan golongan gelandangan dan sebagainya yang menjurus ke arah masalah sosial dan budaya. Memang kita perlu akui pelbagai sektor turut terlibat dan menerima impak yang sama, namun dalam aspek keselamatan ini perlu dinilai dan diperhalusi. Semenjak kemerdekaan Malaysia lebih 64 tahun yang lalu, faktor keselamatan merupakan salah satu tonggak penting yang menjadi asas kepada kejayaan kita mengekalkan kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan negara. Melalui peranan dan sumbangan Majlis Keselamatan Negara semenjak penubuhannya pada 7 Julai 1971, takbir urus yang mantap dan padu untuk memelihara kepentingan negara terus disokong dengan dasar yang bersifat realistik, praktikal, inklusif dan akomodatif. Kewujudan suatu dasar yang jitu sudah pasti membolehkan Majlis Keselamatan Negara menerajui pengurusan keselamatan di setiap peringkat pentadbiran kerajaan,
demi memelihara hak kedaulatan dan keutuhan wilayah serta kepentingan Malaysia di mana sahaja. Justru, dasar keselamatan negara merupakan dasar induk yang memayungi dasar-dasar lain negara. Dasar ini adalah strategi negara di dalam mendepani apa jua cabaran yang mendatang, sejajar pernyataan falsafah keselamatan negara. Pelbagai bentuk ancaman masa kini yang dicetuskan oleh pelaku negara dan bukan negara melalui pendekatan tradisional dan bukan tradisional perlu diuruskan oleh Malaysia melibatkan pelbagai pihak. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam hal keselamatan demi memelihara nyawa dan kehidupan setiap insan di bumi bertuah Malaysia. Dasar keselamatan negara yang baharu ini membolehkan perancangan strategik untuk mengimbangi hidup dan kehidupan, life and livelihood, diperkukuh secara lebih menyeluruh dan bersepadu. Dasar keselamatan negara ini turut memperkenalkan konsep keselamatan menyeluruh ataupun comprehensive security, iaitu suatu doktrin baru yang bersesuaian dengan persekitaran keselamatan semasa dan tempoh mendatang. Melalui konsep ini, pengurusan keselamatan yang semakin kompleks dapat dikendalikan secara lebih terancang merentas pelbagai aspek dalam negara. Seluruh jentera kerajaan dan segenap lapisan masyarakat perlu memperkukuh kerjasama dan persefahaman dalam semua aspek, termasuklah pertahanan, keselamatan dalam negeri, sosial ekonomi, alam sekitar, teknologi, pendidikan serta perihal perundangan. Kita perlu saling melengkapi untuk memikul tanggungjawab ini demi memastikan rakyat negara ini dapat terus mengecapi nikmat keamanan dalam kita berganding mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Sesungguhnya, keselamatan negara adalah tanggungjawab bersama. Kerajaan telah melaksanakan satu plan pemulihan negara yang mana plan ini adalah satu langkah keselamatan yang diambil oleh kerajaan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Plan ini bermula dengan SOP Perintah Kawalan Diperketat, diikuti dengan Pelan Pemulihan Negara Fasa 1, 2, 3 dan 4. Jika diperhalusi setiap modul Pelan Pemulihan Negara ini, pelbagai sektor terlibat seperti pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi dan bermacam lagi. Namun jika diperhatikan, Pelan Pemulihan ini semakin lama semakin diberi kelonggaran jika dibandingkan dengan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD pada awalnya. Sehinggalah Pelan Pemulihan Negara yang kini mengikuti fasa keempat di mana terdapat banyak kelonggaran diberikan oleh kerajaan demi mengembalikan sosial budaya rakyat Malaysia. Hasil dari Pelan Pemulihan Negara ini kita dapati pelbagai kesan positif dan kesan negatif oleh rakyat semasa pelaksanaan PKP. Apa yang kami dapat rumuskan berkenaan sektor keselamatan tentang isu sosial rakyat seperti PKP dan hubung kaitnya dengan isu sosial dan budaya, kami merumuskan bahawa kesemua rakyat Malaysia terkesan terhadap isu keselamatan ini kerana kesemua rakyat Malaysia tertakluk dengan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Semua rakyat terpaksa akur dengan SOP ini memandangkan mana-mana rakyat yang gagal mematuhi SOP ini akan dikenakan tindakan seperti dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan sejumlah kompaun. Jika dipandang dalam sudut yang positif, terdapat beberapa impak yang positif yang boleh diambil sepanjang tempoh PKP ini oleh rakyat. Antaranya, kadar jenayah dapat diturunkan. Mengikut statistik oleh PDRM menunjukkan kadar berlakunya kesalahan jenayah turun sebanyak 70% sepanjang PKP ini dilaksanakan. Apa yang kami sedar bahawa semua rakyat tidak kira latar belakangnya mampu untuk mematuhi segala SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Ini mungkin kerana mereka juga takut dengan kesan akhir COVID-19 yang mana boleh membawa kepada kematian. Bukan itu sahaja, kadar berlakunya kemalangan jalan raya juga turut menurun. PDRM dalam statistiknya mengatakan kadar kemalangan jalan raya turun sebanyak 90% sepanjang tempoh PKP, lebih-lebih lagi semasa berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Sejajar dengan isu ini, PDRM juga turut melaksanakan Sekatan Jalan Raya SJR di seluruh tanah air, terutamanya di persepadanan setiap negeri dan daerah, supaya penularan wabak COVID ini dapat dibantu. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif yang turut terpalit kepada rakyat. Antaranya adalah peningkatan penipuan atas talian atau skema, di
di mana individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan menipu rakyat yang sedang ditimpa musibah secara atas talian. Kita dapat lihat kebanyakan aktiviti luar tidak dapat dilaksanakan, termasuklah pekerjaan dan pendidikan, di mana rakyat terpaksa melaksanakan tugas pekerjaan, iaitu bekerja dari rumah, dan murid-murid juga belajar secara atas talian. Apa yang kami cuba tekankan di sini adalah teknologi penggunaan atas talian lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi terdapat individu yang mengambil kesempatan dan peluang ini terhadap isu ini dengan menipu rakyat secara atas talian. Langkah dan inisiatif dilaksanakan oleh masyarakat dunia untuk mengekang virus ini daripada terus merebak ke tempat lain. Di antara langkah yang telah diambil dan menampakkan keberkesanannya dalam mengawal jangkitan virus itu adalah kawalan pergerakan dan jarak sosial. Selain daripada itu, penjagaan kebersihan juga pada tahap maksimum turut membantu menyekat COVID-19 ini daripada terus merebak. Malaysia juga tidak terkecuali daripada berhadapan dengan senario sebegini. Mulai 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP secara holistik di seluruh negara. Di samping itu, jarak sosial dan penjagaan kebersihan menjadi agenda utama di negara ini sebagai usaha bersepadu untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Semua aktiviti sosial dan kemasyarakatan yang biasa dilaksanakan sebelum ini terpaksa dibatalkan atau diberhentikan. Secara umumnya, apabila PKP dilaksanakan, semua aktiviti masyarakat dan sosial di negara ini berada dalam keadaan statik. Namun, senario sebegini boleh memberi implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara jika ia berlarutan dalam jangka waktu yang lama. Di antara implikasi negatif yang akan dirasai oleh masyarakat dan negara sekiranya fenomena PKP berlarutan ialah kesan psikologi, sosial dan emosi masyarakat. Selain itu, negara juga tidak akan terlepas daripada kesan ekonomi dan politik. Sektor hubungan sosial juga sudah semestinya turut memberikan impak kepada rakyat. Mana tidaknya, segala amalan sosial dan budaya sebelum ini tiada apa-apa sekatan. Untuk memastikan senario yang sedemikian tidak terjadi kepada masyarakat di negara ini, pelbagai prosedur operasi standard SOP baharu diperkenalkan kerajaan seperti SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan dan juga perkahwinan. Semua kaedah yang diperkenalkan ini merupakan suatu fenomena yang baharu kepada masyarakat di negara ini. Budaya berjabat tangan yang menjadi amalan sebelum ini telah digantikan dengan hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Majlis perkahwinan yang sebelum ini memerlukan bakal pengantin dan jurunikah serta ahli keluarga berada di tempat yang sama sudah tidak menjadi amalan semasa PKP dilaksanakan. Selain daripada itu, tempahan makanan dan barang keperluan harian secara dalam talian menjadi semakin popular semasa PKP. Amalan sebegini bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat bandar, malah popular dalam kalangan masyarakat di luar bandar. Ramai di antara mereka yang berada di luar bandar menggunakan peluang PKP ini untuk memasarkan hasil kampung mereka kepada masyarakat luar. Selain daripada hasil kampung, ramai juga dalam kalangan mereka turut memasarkan kemahiran seperti menjahit, menyulam dan sebagainya. Kami yakin selepas hampir 2 bulan masyarakat mengamalkan aktiviti seharian mereka secara dalam talian dan jarak sosial ini, pastinya amalan tersebut akan menjadi sebahagian daripada amalan kehidupan mereka kelak. Perasaan selesa dan mudah semasa mengamalkan aktiviti seharian secara sedemikian akan mempercepatkan lagi proses pembudayaan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Senario bersesak yang sering dilihat sebelum ini mungkin tidak lagi berlaku selepas PKP. Ditamatkan kerana masyarakat sudah selesa dengan jarak sosial yang menjadi amalan semasa PKP dilaksanakan. Kecanggihan dan kemudahan teknologi yang ada di negara ini akan memudahkan lagi masyarakat untuk mengamalkan budaya baharu ini. Akhirnya, semua amalan ini akan menjadi norma baru kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Aktiviti yang dikategorikan sebagai norma baru ini mungkin menjadi perkara baru kepada masyarakat masa kini, namun bakal menjadi amalan biasa bagi masyarakat pada masa hadapan.
Apa yang kami dapati, kesemua penduduk di Malaysia terlibat terhadap isu ini. Hubungan sosial rakyat sudah semestinya terkesan teruk. Walau bagaimanapun, hubungan sosial ini lebih nampak ketara impaknya ketika PKP mula-mula dilaksanakan. Kini, hubungan sosial sesama rakyat boleh dikatakan telah kembali seperti sedia kala kerana kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Dari isu hubungan sosial ini terdapat juga kesan yang positif yang boleh kita ambil. Misalnya, rakyat mempunyai lebih masa bersama keluarga. Hubungan kekeluargaan dapat dieratkan. Semasa PKP, rakyat mempunyai banyak masa di rumah, yang mana rakyat tidak boleh keluar dari rumah kerana untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Masa yang ada banyak terluang bersama keluarga. Hubungan suami, isteri dan anak-anak secara efektifnya terbina. Selain itu, kerajaan juga telah melancarkan program jaringan internet percuma yang mana manfaat ini diberikan kepada hampir kesemua rakyat. Memandangkan segala aktiviti, pekerjaan dan pembelajaran dilakukan secara atas talian, kerajaan telah mengambil langkah untuk memberikan internet secara percuma kepada rakyat. Internet yang diberikan ini digunakan sehabis baik oleh rakyat, bukan sahaja untuk tujuan pekerjaan atau pembelajaran, malahan terdapat juga segelintir rakyat menggunakan platform ini bagi tujuan perniagaan atas talian. Namun, hubungan sosial ini turut mendatangkan kesan yang negatif kepada rakyat, antaranya komunikasi melalui alam maya. Komunikasi secara maya ini adalah komunikasi yang kurang berkesan kerana komunikasi dua hala lebih baik secara bersemuka. Misalnya, pada masa PKP ini banyak mesyuarat tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka. Sebaliknya, dilakukan secara atas talian, yang mana maklumat yang akan disampaikan itu tadi tidak dapat disalurkan dengan lebih berkualiti. Bukan itu sahaja, kurangnya interaksi di dalam komuniti adalah salah satu kesan negatif yang dirasai oleh rakyat. Kita dapat lihat ketika PKP, ramai rakyat ditimpa musibah dengan kurangnya bekalan makanan. Namun, rakyat bernasib baik kerana rakyat teruja dengan kempen kibarkan bendera putih. Ianya kempen yang disarankan oleh aktivis masyarakat Nik Faizah Nik Osman. Menurutnya, kain putih mudah didapati di rumah dan tidak akan segera boleh diarahkan untuk membantu mereka yang mengalami kesempitan kewangan atau makanan. Setakat ini, kempen kibarkan bendera putih boleh dikatakan berjaya dengan menggunakan tanda pagar #kita tolong kita dan #rakyat jaga rakyat. Menariknya, semangat kejiranan dihidupkan semula menerusi kempen ini. Sikap prihatin dan mengambil tahu keadaan jiran menjadi paksi utama kempen kibarkan bendera putih ini berjaya. Masing-masing memainkan peranan mengikut kemampuan. Apa yang dapat kami simpulkan tentang topik ini adalah nilai adalah sesuatu yang berharga dan bermutu yang menunjukkan sesuatu kualiti dan berguna bagi kehidupan manusia. Manusia sering dikaitkan dengan nilai, iaitu etika, dan disebut juga etika nilai. Etika nilai merupakan cabang ilmu falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahaskan mengenai ajaran dan pandangan moral. Dari etika nilai munculnya dua unsur, iaitu sosial dan budaya, yang berpunca dari kemanusiaan yang mendalam, sikap jujur, saling memahami, saling menghargai dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Rakyat Malaysia tidak mempunyai masalah dan bersatu padu dalam menghadapi PKP sekiranya penanaman nilai etika sosial dan budaya berhasil disemai di dalam diri individu dan dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Pandemik COVID-19 adalah masalah global yang menghantui masyarakat sejagat sehingga kini. Pelbagai usaha yang diambil oleh pihak kerajaan di kesemua negara dalam menanganinya ternyata memberi impak kepada penduduk negara masing-masing. PKP di Malaysia telah menunjukkan kesan positif dan pematuhan rakyat melebihi 95%. Kelanjutan PKP dalam mengekang penularan wabak COVID-19 amat penting dalam memastikan kesihatan penduduk bebas dari jangkitan itu. Namun ia akan memberikan impak negatif kepada sosial, budaya dan ekonomi penduduk secara keseluruhannya. Sekian daripada kami, terima kasih.